Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid semua, berjumpa kembali kita pada pelajaran hari ini, Matematik tahun 6. Okey. Pada tajuk 1.3 nombor hingga 7 digit dan tajuk kecil adalah menyelesaikan masalah harian matematik. Standard kandungan kita pada pelajaran hari ini adalah 1.3 nombor hingga 7 digit. Standard pembelajaran pula adalah 1.3 yang keempat, iaitu menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor bulat, perpuluhan dan pecahan bagi operasi tambah, tolak, darab, bahagi dan operasi bergabung termasuk penggunaan anu dalam situasi yang diberikan. Mari kita belajar. Baik, cuba kita lihat contoh menyelesaikan masalah harian ini. Okey, kita lihat. Contoh yang pertama. Pada penghujung tahun 2014, beberapa buah negeri di Malaysia telah dilanda banjir luar biasa. Jadual di bawah menunjukkan anggaran bilangan mangsa banjir di 3 buah negeri. Okey, negeri yang terlibat adalah Kelantan, Terengganu dan Pahang. Okey, cuba murid-murid melihat anggaran bilangan mangsa yang terlibat. Kelantan 45,400, Terengganu 10,800 kurang daripada Kelantan dan Pahang 33,000. Soalan: hitung jumlah mangsa banjir di 3 buah negeri tersebut. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Bila murid-murid menghadapi situasi menyelesaikan masalah seperti ini, step yang pertama kita mestilah mencari maklumat. Okey, cuba kita lihat apakah maklumat yang ada dalam cerita tersebut. Okey, yang pertama sekali kita lihat dalam menyelesaikan masalah. Okey, banjir ini melibatkan 3 buah negeri. Okey, sebagaimana kita dah tahu tadi, iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang. Kelantan kita dah tahu 45,400, Terengganu 10,800 kurang daripada Kelantan. Okey, murid-murid lihat perkataan kurang daripada. Bila kita jumpa perkataan kurang daripada, operasi apa yang terlibat ya? Ya, apabila kita menjumpai perkataan kurang daripada, operasi yang terlibat adalah operasi tolak. Okey, cuba murid-murid perhatikan. Okey, 10,800 kurang daripada Kelantan. Okey, Kelantan kita dah tahu 45,400. Jadi di sini kita tolakkan. Okey, Kelantan dengan 10,800. Kemudian kita lihat semula soalan. Hitung jumlah. Okey, ada perkataan jumlah. Operasi apa yang melibatkan jumlah? Ya, apabila kita jumpa perkataan jumlah, maka operasi tambah yang terlibat. Dan perlu diingat jumlah bagi 3 buah negeri dan jawapan kamu mesti dalam perpuluhan juta. Baik, mari kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Okey, yang diberi bilangan mangsa banjir seperti dalam jadual tadi. Yang dicari jumlah mangsa banjir. Operasi yang terlibat adalah operasi tambah dan tolak. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Kita lihat. Okey, daripada data ataupun maklumat yang kita dapati tadi, kita bina ayat matematik. 45,400, okey, tambah dengan 45,400 tolak 100, 10,800. Okey, 45,400 tadi adalah
Kelantan, 45,400 tolak 10,800 adalah Terengganu tadi yang kita tak tahu jumlahnya. Okey, dan 33,000 adalah Pahang. Okey. Jadi kita selesaikan Kelantan. Okey, tambahkan dengan Pahang. Kemudian tolakkan dengan kurang daripada tadi. Dan kita dapat jumlah 113,000. Okey. Daripada 113,000 kita nak menukarnya menjadi perpuluhan juta. Maka apabila nombor bulat ditukarkan kepada nombor perpuluhan juta, operasi yang terlibat adalah operasi bahagi. Bila bahagi, titik perpuluhan kita itu alihkan daripada kanan ke kiri sebanyak 6 kali. Kenapa 6 kali? Sebab 1 juta ada 6 sifar. Okey. Jadi apabila kita telah menggerakkan titik perpuluhan daripada kanan ke kiri sebanyak 6 kali, maka kita akan dapat sifar perpuluhan 113. Okey. Dan cara yang kedua, okey, kita cari bilangan Terengganu tadi sebab Terengganu kata 10,800 kurang daripada Kelantan. Okey, kita tolakkan dulu. Okey, kita akan dapat jawapan 34,600. Ini jumlah mangsa banjir di Terengganu. Kemudian kita tambahkan dengan Kelantan 45,400 dan kita tambahkan dengan Pahang iaitu 33,000. Jadi kita akan dapat jawapan 113,000. Dan daripada 113,000 kita tukarkan kepada perpuluhan juta. Caranya kita bahagi dengan 1 juta. Apabila kita bahagi, alihkan anak perpuluhan itu daripada rumah sar ke kiri sebanyak 6 kali kerana 1 juta mempunyai 6 sifar. Jadi kesimpulannya, jumlah mangsa banjir di 3 buah negeri ialah sifar perpuluhan 113 juta. Soalan seterusnya. Anggaran mangsa banjir di Sarawak adalah sifar perpuluhan 107 juta. Kurang daripada jumlah mangsa banjir di 3 buah negeri itu. Berapakah bilangan mangsa banjir di Sarawak? Okey, kita lihat maklumat yang ada. Okey, kita akan jumpa kurang daripada. Apabila kita jumpa perkataan kurang daripada seperti mana tadi, maka operasi yang terlibat adalah tolak. Jadi penyelesaiannya, okey, sifar perpuluhan 113 juta di mana mangsa banjir 3 buah negeri tadi, kita tolakkan dengan sifar perpuluhan 107 juta. Jadi kita akan dapat sifar perpuluhan sifar 6 juta. Inilah adalah bilangan mangsa banjir di Sarawak dalam perpuluhan juta. Kemudian kita tukarkan kepada nombor bulat. Apabila bentuk perpuluhan juta, nombor perpuluhan juta, kita tukarkan kepada nombor bulat, maka operasi yang terlibat adalah darab 1 juta. Jadi sifar perpuluhan sifar 6 darabkan dengan 1 juta. 1 juta ada 6 sifar. Maka kita alihkan titik perpuluhan itu daripada kiri ke kanan sebab darab. Kalau bahagi, kanan ke kiri, bahagi kiri. Tetapi kalau operasi darab, kiri ke kanan. Okey, jadi 6 kali kita alihkan ke kanan. Okey, kemudian kita tambahkan sifar. Jadi kita dapat 6,000 orang. Jadi bilangan mangsa banjir di Sarawak adalah 6,000 orang. Okay. Baik, kita lihat pula contoh yang kedua. Pada tahun 2015, sebuah kilang mengeluarkan 1/5 juta kilogram minyak masak yang dieksport. Sasaran pengeluaran pada setiap tahun berikutnya adalah 2 kali jisim minyak masak itu berbanding tahun sebelumnya.
Berapakah jisim dalam kilogram minyak masak yang dikeluarkan pada tahun 2019? Okey, cuba murid-murid lihat apakah maklumat yang kita perolehi dalam cerita tersebut. Yang pertama sekali kita lihat, okey, kilang itu mengeluarkan apa? 1/5 juta. Okey, ini dalam bentuk pecahan juta. Okey. Minyak untuk dieksport. Okey, pengeluaran itu berlaku setiap tahun. Okey, sasaran dia adalah pengeluaran pada setiap tahun berikutnya. Maksudnya tahun berikutnya maksudnya 2016. Okey, adalah 2 kali. Bermakna 2 kali ganda jisim minyak masak berbanding tahun sebelumnya. Jadi peningkatan itu adalah 2 kali. Okey, soalan dia. Okey, jawapan mesti dalam kilogram. Okey. Dalam tahun 2019. Bermakna daripada 2015 ke 2019, okey, berapa tempoh tahun yang dilalui? Okey, 4 tahun, ya. Baik, mari kita selesaikannya. Okey, cara yang pertama, okey, maklumat yang kita dapat adalah 1/5 juta. 1/5 juta adalah sama dengan 200,000. Okey, macam mana kita nak menukarkan 1/5 juta iaitu pecahan juta kepada nombor bulat? Jadi 1 juta bahagikan dengan 5. Okey, sebab 1/5 darab 1 juta. Okey, kita bahagikan 1 juta bagi 5, maka kita dapat 200,000. Kemudian, buat jadual berpandukan maklumat yang diberi tadi. Okey, pada tahun 2015, okey, jisim yang dikeluarkan adalah 200,000 kilogram. 2016, 2 kali. Dia kata pengeluarannya 2 kali tahun sebelumnya. Jadi 200,000 darab dengan 2 akan memperolehi 400,000. Kemudian tahun berikutnya, okey, 400,000 darab dengan 2. Jadi kita akan dapat 800,000. Kemudian tahun berikutnya 2 kali ganda juga. Jadi 2 darab 800,000, kita akan memperolehi 1,600,000. Kemudian tahun berikutnya lagi 2 kali ganda juga. Jadi 1,600,000 darab 2, maka pengeluarannya adalah 3,200,000. Itu dalam nombor bulat. Kita akan tukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta. Maka operasi yang terlibat adalah bahagi dengan 1 juta. Maka jumlah yang kita perolehi adalah 3,2 juta. Jadi kesimpulannya, jisim minyak masak yang dikeluarkan pada tahun 2019 ialah 3,2 juta kilogram. Jadi di sini murid-murid kena ingat, apabila nombor bulat kepada pecahan juta, operasi yang terlibat adalah bahagi 1 juta. Apabila pecahan juta ataupun perpuluhan juta ditukarkan kepada nombor bulat, maka operasi yang terlibat adalah darab 1 juta. Seterusnya, jisim minyak masak yang dikeluarkan pada tahun 2017 ialah 800,000 kilogram. Jisim pengeluaran bagi setiap bulan adalah sama banyak. Berapakah jisim minyak masak yang dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan pertama? Okey, mari kita lihat. Step yang pertama, maklumat yang ada. Okey, maklumat yang ada adalah pengeluarannya 800,000. Kemudian setiap bulan. Setiap bulan adalah sama banyak. Kemudian, soalan apakah yang dikendakinya? Ya, dia minta jumlah minyak masak yang dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan pertama. Maksud 3 bulan pertama ialah Januari, Februari dan Mac. Okey, baik.
Okey, dalam masalah ini, dia mengatakan setiap bulan. Kita perlu ingat dalam satu tahun, kita ada berapa bulan? Ya, satu tahun ada 12 bulan. Jadi, pengeluaran setahun kita lihat tadi, 2017 adalah 800,000 kilogram. Perlu kita ingat setahun sama dengan 12 bulan dan pengeluarannya adalah sama banyak. Ini bermaksud setiap bulan pengeluarannya sama banyak. Okey, baik. Jadi di sini kita lihat 800,000 bahagikan dengan 12. Kenapa bagi 12? Supaya kita dapat mencari jumlah pengeluaran dalam satu bulan. Kemudian dalam soalan, dia minta jumlah yang dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan pertama. Maka, apabila pengeluaran tadi kita dah bahagi dengan 12, kita mendapat nilai 1 bulan, kemudian darab dengan 3. Kenapa darab 3? Sebab dia memerlukan 3 bulan pertama. Jadi, operasi yang terlibat adalah A. 800,000 bahagi dengan 12 darab 3. Jadi, itulah penyelesaian dalam situasi yang diberikan. Seterusnya, contoh yang ketiga. Sebuah syarikat telah menerbitkan sejumlah bahan bacaan yang terdiri daripada buku rujukan, komik dan majalah. Bilangan komik adalah 3/10 juta naskah kurang daripada buku rujukan dan 21,800 naskah lebih daripada majalah. Kira jumlah buku rujukan yang diterbitkan jika bilangan majalah ialah 0.405 juta naskah. Okey, dalam masalah ini, cuba kita lihat maklumat. Jadi, apabila menyelesaikan masalah, step yang pertama mesti cari maklumat dalam cerita tersebut. Okey, kita lihat. Okey, apakah yang dikeluarkan oleh syarikat? Iaitu daripada buku, rujukan, komik dan majalah. Okey, bilangan buku komik adalah 3/10 juta. Naskah kurang daripada buku rujukan. Jadi, murid-murid kena perhatikan mana lebih banyak, buku komik ataupun buku rujukan. Okey, sebab dia kata buku komik 3/10 juta kurang daripada buku rujukan, bermakna buku rujukan lebih banyak. Okey, kita lihat semula apa maklumat yang ada. Dan 21,800 naskah lebih daripada majalah. Cuba kamu lihat. Okey, jadi kira jumlah buku rujukan yang diterbitkan jika bilangan majalah ialah 0.405 juta naskah. Jadi apa yang kita dapat perhatikan di sini, jumlah majalah telah diberikan, iaitu 0.405 juta. Kemudian maklumat yang kita perolehi. Okey, maklumat penting yang kita perolehi iaitu yang pertama 0.405 juta adalah jumlah majalah. Kemudian kita lihat di situ, komik kurang 3/10 juta daripada buku rujukan. Kemudian komik lebih 21,800 daripada majalah. Itu adalah maklumat penting yang kita perolehi daripada cerita tadi. Jadi di sini step yang pertama, apabila kamu menyelesaikan masalah, keluarkan maklumat yang ada, kemudian kamu cari dan tuliskan maklumat yang ada. Kemudian barulah kita selesaikan. Yang pertama sekali kita mesti cari nilai 3/10 juta. Tukarkan pecahan juta kepada nombor bulat. Caranya darab dengan 1 juta. Kita dapat 300,000. Bermakna 3/10 juta sama dengan 300,000. Kemudian, perpuluhan juta. Tukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat. Bagaimana caranya?
darab dengan 1 juta. Jadi 0.405 juta darab dengan 1 juta dapat 405,000. Okey, kemudian step yang kedua, kita lihat majalah telah diberi bilangannya iaitu 405,000, komek tambahkan dengan 21,800 dan buku rujukan tambahkan pula dengan 300,000 berpandukan maklumat yang kita dapat tadi. Okey, jadi di sini jumlah majalah kita tambahkan dengan komek dan buku rujukan. Jadi jumlah yang kita dapat bagi buku rujukan yang diterbitkan adalah 726,800 naskah. Soalan seterusnya. Jumlah buku rujukan yang diterbitkan ialah 726,800 naskah. Jika buku rujukan terdiri daripada buku bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik dan sains yang sama bilangannya, hitung bilangan buku matematik. Okey, cuba murid-murid keluarkan maklumat yang ada. Jumlah buku rujukan adalah 726,800 di mana ianya terdiri pada bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik, sains. Okey, cuba murid-murid kira berapa buku yang terlibat. Ya, ada 4 buah buku yang terlibat iaitu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Soalan, hitung bilangan buku matematik. Jadi jalan penyelesaiannya ialah 726,800 kita bahagikan dengan 4. Kemudian kita bahagikan dengan cara bentuk lazim, juga boleh bentuk mansuh dan cara yang lain. Okey, kita lihat cara bahagi jalan pendek. Okey, 7 bagi 4 dapat 1. Bagi 3, 3 tu kita naikkan. 32 bahagi dengan 4 dapat 8. Okey, selesai. Kemudian 6, 4 darab 1, 4. Tolakkan 6 tolak 4, 2. Ada baki 2, kita naikkan jadi 28. Okey, 4 darab berapa? 28 ataupun 28 bagi 4 ada per 7. Okey, tiada baki. Kemudian sifar. Dan kita dapat jawapan adalah 181,700. Jadi jumlah matematik adalah 181,700 naskah. Baik murid-murid, kita cuba lihat pula contoh yang keempat. Sejumlah 1.392 juta tin nanas dieksport ke 5 buah negara, P, Q, R, S dan T. Bilangan tin nanas yang dieksport ke negara P, Q dan R masing-masing ialah 1/4 juta. Bilangan tin nanas yang diterima oleh negara S adalah lebih daripada negara T. Nyatakan bilangan tin nanas yang mungkin diterima oleh negara S dan T. Okey, cuba murid-murid keluarkan maklumat. Ingat, apabila kita menyelesaikan masalah, step yang pertama yang perlu kamu buat adalah mengeluarkan maklumat. Ya. Okey, kita lihat. Okey, jumlah 1.392 juta tin dieksport ke 5 buah negara. Apa negaranya? Iaitu P, Q, R, S dan T. Kemudian, nanas itu dieksport ke negara P, Q, R. Masing-masing. Apa maksud masing-masing? Iaitu P, Q, R tadi. Ialah 1/4 juta. Bermakna P 1/4 juta, Q 1/4 juta dan R 1/4 juta. Itu maksud masing-masing. Kemudian, negara S adalah lebih daripada negara T. Bermakna negara S menerima lebih banyak daripada negara T.
Kemudian soalan apa dia nak? Nyatakan tin nenas yang mungkin diterima oleh negara S dan T. Baik, penyelesaiannya. Okey, menakul secara mantik. Kita cuba lihat. Diberi jumlah tin nanas yang diterima oleh 5 negara ialah 1.392 juta. Okey, kemudian setiap negara PQR terima 1 juta tin nanas. Okey, kemudian bilangan tin nanas yang diterima oleh negara S adalah lebih daripada negara T. Okey, baik. Kita tengok bagaimana kita nak selesaikan. Okey, ingat 1/4 juta sama dengan 0.25 juta. Okey, dan 3/4 juta sama dengan 0.75 juta. Bagaimana kita dapat 3/4 juta? Ya, 1/4 juta P, 1/4 juta Q dan 1/4 juta R. Jadi jumlahnya adalah 3/4. 3/4 adalah sama dengan 0.75 juta. Okey, ketiga buah negara ini tambah dengan S dan T adalah 1.392 juta. Kemudian, okey, kita lihat tadi 1/4 juta adalah P, 1/4 juta adalah Q dan 1/4 juta adalah R. Jadi jumlahnya 3/4 juta. Okey, 3/4 juta adalah sama dengan 0.75 juta. Okey, kemudian kita cari nilai S tambah T. Kita tolakkan. Jadi kita akan dapat 0.642 juta adalah S dan T. Jadi apa kemungkinan bilangan S dan T? Ingat, okey, negara S terima adalah lebih daripada negara T. Jadi S mesti lebih banyak daripada negara T. Jadi murid-murid lihat jadual kemungkinan bilangan tin nanas yang diterima oleh negara S dan T sebagaimana yang ditunjukkan. Okey, sekarang cuba uji minda anak-anak. Okey, buat latihan ini di dalam buku tulis. Okey. Soalan, ada 6 soalan. Soalan A, B, C. Dan okey, kamu boleh mendapatinya dalam buku tulis tahun 6 muka surat 19. Semak ya. Kemudian soalan D, E dan F. Okey. Baca soalan dengan teliti, keluarkan maklumat, kemudian lihat operasi apa yang terlibat. Sama ada tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Kemudian barulah kita selesaikan. Selamat mencuba. Okey, nantikan video yang akan datang. Video perbincangan dan tunjuk cara, juga jalan kerja dan cara penyelesaian bagi soalan A hingga F di atas tadi. Okey, jumpa nanti. Jadi sekian untuk hari ini. Okey, kita akan berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Buat latihan bersungguh-sungguh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Jumpa lagi.